Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan, para peserta. Bertemu kembali dalam kursus orientasi KSSR bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Tahun ini merupakan tahun terakhir kita menggunakan DSKP KSSR. Mulai tahun hadapan, semua murid sekolah rendah telah lengkap menggunakan DSKP KSSR Semakan. Ini ialah dokumen yang menjadi pegangan semua guru bahasa Melayu. Dokumen ini dinamakan DSKP. Terdapat dua DSKP Bahasa Melayu, iaitu DSKP Bahasa Melayu untuk Sekolah Kebangsaan dan DSKP Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan. DSKP ini menjadi pegangan semua guru bahasa Melayu. Tuan-tuan, puan-puan, para peserta, setakat ini semua murid tahun 1, 2, 3, 4 dan 5 sahaja yang menggunakan DSKP KSSR Semakan. Tetapi, mulai tahun 2022, semua murid sekolah rendah termasuk murid tahun 6 akan menggunakan DSKP KSSR Semakan serta buku teks baharu. Lazimnya, buku teks akan berubah sekiranya kurikulum berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 3 standard kandungan dan 8 standard pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Bilangan ini adalah sama dengan sekolah kebangsaan. Dalam mengajarkan kemahiran mendengar dan bertutur, murid-murid tahun 6 diharapkan dapat 1. Mendengar, mengecam sebutan, menyebut, memahami, mentafsir dan memberikan respon secara kritis dan kreatif. 2. Bertutur untuk membuat rumusan, ramalan serta berhujah menggunakan idea yang kritis dan kreatif secara bertata susila. 3. Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. 4. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya, dan ekspresi yang sesuai. Sepanjang pembelajaran ini, murid dapat memberi respon dengan betul dan boleh bercerita, berbincang dan mengemukakan pendapat secara bertata susila. Tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid turut diajarkan kemahiran mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran dalam pelbagai situasi. Dalam kemahiran ini, murid hendaklah mendengar dengan baik sebutan dalam ujaran tersebut. Selepas mendengar dan mengecam, murid mampu menyebut semula apa yang didengarinya. Dalam latihan ini, murid bukan sahaja menjalankan aktiviti mendengar dengan teliti, malah mereka juga mempelajari cara untuk menyebut ujaran. Dalam kemahiran 1.1.2, murid didedahkan dengan kemahiran untuk memberi tindak balas.
Murid perlu mendengar dengan teliti ujaran tersebut, memahami maklumat yang didengar dan seterusnya memberikan respon dalam bentuk lisan. Pelbagai aktiviti boleh dijalankan untuk standard pembelajaran ini, termasuklah perbincangan, memberi pendapat, bahas dan sebagainya. Standard pembelajaran 1.1.3 pula ialah kemahiran yang lebih mencabar dan penekanan adalah kepada kemahiran mendengar dengan teliti di mana murid perlu mentafsir pernyataan atau pemakluman yang didengar serta memberikan respon terhadap pernyataan tersebut secara lisan. Mentafsir akan berlaku selepas proses mendengar. Sekiranya betul apa yang ditafsir oleh murid, maka respon yang diberikan pasti betul dan selari. Selain kemahiran mendengar, murid juga belajar bertutur. Dalam standard pembelajaran 1.2.1, murid perlu bertutur, berbincang tentang sesuatu perkara. Aktiviti ini memerlukan murid membuat rumusan dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu perkara. Dalam aktiviti ini, selepas membuat rumusan, murid akan membuat ramalan. Kedua-dua ini berlaku dalam satu PDP. Standard pembelajaran 1.2.2 masih lagi berfokus kepada kemahiran bertutur. Tetapi dalam kemahiran ini, murid perlu bertutur dan berhujah tentang sesuatu perkara. Dalam berhujah, murid perlu menyatakan bukti berdasarkan maklumat yang tersurat dan tersirat. Standard pembelajaran 1.2.3 pula memerlukan kemahiran dalam bersoal dan menjawab untuk membuat rumusan dan keputusan. Murid perlu menjalankan aktiviti bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara. Selain itu, aktiviti soal jawab ini memerlukan murid membuat rumusan dan keputusan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kemahiran 1.3.1, murid akan bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul beserta gaya dan ekspresi untuk menjadikan cerita itu lebih menarik. Gaya dan ekspresi yang sesuai turut dititik beratkan dalam kemahiran ini. Oleh itu, pastikan murid kita tidak bercerita dalam nada yang sama dan tidak mempunyai gaya serta ekspresi. Kemahiran 1.3.2 ini menekankan kemahiran menceritakan semula perkara yang didengar, ditonton atau dibaca oleh murid. Semasa bercerita, sebutan dan intonasi seharusnya diberi perhatian. Begitu juga gaya serta ekspresi hendaklah bersesuaian untuk menjadikan aktiviti menceritakan semula ini lebih menarik. Guru boleh melaksanakan aktiviti yang melibatkan murid menceritakan perkara yang didengar atau ditonton dahulu. Kemudian, dalam waktu yang lain, fokuskan kepada mana-mana perkara pula.
Walau bagaimanapun, guru boleh menggabungkan ketiga-tiga aktiviti. Semua aktiviti adalah bergantung kepada kreativiti guru dan keupayaan serta keperluan murid mereka. Selesai sudah kemahiran mendengar dan bertutur. Semoga guru-guru faham akan kehendak standard pembelajaran ini. Sekian, terima kasih.